Dan sebab itu orang lelaki jangan harap isteri nak jadi Fatimah. Dia tidak berusaha untuk menjadi Saidina Ali. Ramai yang mengangguk depan ni. Sebab dekat akhirat isteri ambil wuduk tak betul, Allah tak tanya Ustazah Hasni, mana Ustazah Hasni ni? Sibuk pergi ceramah. Kau tak ajar orang taman apa ni? Taman emas ni ajar wuduk tu betul. Apa salah dan pula laki kan ada. Ini ayat saya fakta ni. Allah tak tanya Ustazah dah, tak tanya Ustazah Hafizah Musa dah. Mana Hafizah Musa ni? Mana Ustazah Hasni? Mana Asma Arun ni? Kau tak ajar kau acik-acik tu semayang yang betul. Allah tak tanya kami. Allah tanya siapa? Allah tanya suaminya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Apa khabar kakak-kakak, ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pagi yang sangat redup. Sangat redup dan alhamdulillah dapat sarapan sedap. Siapa buat kari pap? Mihun pun sedap, masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, jangan makan banyak. Syukur ibu-ibu. Sepatutnya mak saya ikut hari ni. Mak saya dah berumur dah 84 tahun. Tapi saya siap tadi nampak dia tak bangun lagi, lepas subuh dia sambung. Sebab lah orang tua ni dia makin berumur dia makin tak larat. Tapi masih boleh berjalan lagi, okeylah, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Allah. Apa tajuk kita hari ni? Ibu-ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah. Kita pun dah nak menghampiri raya korban. Nak menghampiri raya korban. Sebenarnya sangat besar dengan tajuk kita ni, sangat link tentang raya korban, tentang korban kasih. Korban kasih. Dan sekarang pun jemaah haji dah mula bergerak ke Mekah, alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang dikasihi Allah, dah nak dekat Aidiladha, kita kena belajar sesuatu tentang korban kasih. Sedap tajuk ni, korban kasih. Artinya sesuatu yang dikasihi itu perlukan pengorbanan. Dan ini yang dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Ibu yang dikasihi Allah. Sebab itu kita tak nak kita kena berusaha untuk buat korban. Saya terus tajuk ni dulu. Nanti kita bincang kenapa agaknya kita kena buat korban. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim ni dipanggil Khalilullah, yang sangat rapat dengan Allah. Dia dipanggil Khalilullah. Dan beliau adalah satu-satunya Nabi yang mana di antara Nabi yang ujian dia sangat besar. Ujian dia sangat besar. Dan ujian dia membuktikan cinta. Ujian dia untuk buktikan cinta. Untuk buktikan cinta pada siapa? Pada Allah. Ada orang nak bukti cinta dengan cemburu. Abang mana ni bang? Bang kat mana tu? Siapa-siapa yang ada cemburu itu fitrah. Tapi kalau tidak dikawal, dia boleh jadi sakit jiwa. Ya, perempuan itu menahan cinta ya boleh bersabar 100 tahun, tapi menahan cemburunya 1 hari pun nggak bisa. Okay? Dan Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok ujian daripada kecil sampai membesar, sampai nak dakwah, dia perlu buktikan cinta daripada Allah. Ada satu tempat di Palestin, saya dah sampai tempat ni ibu. Kami pergi ke satu pokok yang Nabi Ibrahim bersandar. Nabi Ibrahim bersandar kat pokok ni. Masa tu dia dah kahwinlah dengan Siti Sarah sebab mereka ni daripada Iraq. Iraq bergerak ke Palestin. Dan masa tu umur dah lanjut. Tapi tak ada anak.
Nabi Ibrahim bersandar dekat pokok. Sebab Nabi Ibrahim ni banyak ujian. Orang nak campakkan dia dalam api pun dia sanggup. Demi membuktikan cinta pada Allah. Nak bukti cinta, duduk dalam api pun aku sanggup. Nak bagi tahu, ya Allah, kerana engkau aku rela. Ini barulah namanya demi cintaku padamu, lautan api sanggup ku renangi. Kan? Macam mana lagu search tu? Demi cintaku padamu. Kan? Lautan api pun sanggup dia renang. Ini yang Nabi Ibrahim buktikan. Dan masa dia bersandar tu, dia kata, aku ni tak ada anak. Aku ni tak ada anak. Umur dah lebih dah, 80 lebih, 90 lebih. Isteri dah 80 lebih. Tapi aku tak ada anak. Tapi para Nabi mesti berdoa untuk anak. Ibu-ibu. Sama juga orang yang tak ada zuriat pun teruskan berdoa walaupun macam tak logik. Sebab apa perlukan zuriat? Sebab penyambung amal kita. Para Nabi mesti nak zuriat sebab inilah penyambung dakwahnya. Kenapa kita nak zuriat? Kita nak penyambung doa kita, penyambung amal ibadah. Sebab kalau kita ada anak, anak buat kebaikan, pahala anak tu kita dapat. This is jariah. Siapa lagi? Ali Imran. Kenal Ali Imran? Ayah kepada Maryam alaihissalam. Dia pun tak ada anak. Isteri dia nama Hannah. Saya letakkan nama anak saya Maryam. Anak pada Maryam saya letak Hannah. Hannah tu sebenarnya ibu Maryam. Ya, biar nama-nama ni kita panggil balik kan? Panggil balik nama-nama ni. Orang kata, siapa nama anak kau? Maryam. Kampungnya. Ibu-ibu, nama-nama tu adalah nama yang disebut oleh Allah dalam Quran. Maryam, Khadijah. Khadijah nama. Macam kampung den je. Penghuluwati syurga kot. Sekarang ni orang dah nak letak nama macam glamour-glamour, tapi orang dah mula sedar. Letak nama penyanyi Adele. Okay, sambung kisah Nabi Ibrahim ni, ibu-ibu. Masa dia bersandar dekat satu pokok, dan pokok tu sebenarnya masih ada lagi sampai sekarang. Sebab mukjizat Nabi Ibrahim. Tapi tak adalah hidup semua. Masa saya pergi tu dah mungkin separuh mati, sikit-sikit je yang hidup. Dia kata, Tuhan, kalaulah aku ni ada anak. Dia tak ada anak lagi tau. Kalaulah aku ni ada anak, kalau kau nak suruh sembelih pun aku sanggup. Demi membuktikan cintaku padamu. Tengok ibu-ibu. Sebab kalau orang yang kita sayang ni, dia akan membutakan mata, itulah cinta buta. Sebab itu kalau salah meletak cinta, kita akan jadi buta yang salah. Biar jadi macam Nabi Ibrahim, cintanya buta tapi pada Allah. Di tempat yang betul, dengan cara yang betul, barulah cemburu jadi betul, barulah cinta jadi betul, barulah korban jadi betul. Jadi kalau orang yang kita sayang suruh kita buat apa-apa, apa saja untuk kamu. Apa saja. Ini yang Nabi Ibrahim buat. Orang tengah angau, apa saja. Dah kahwin 10 tahun, apa yo kau nak? Dia beza tu. Mula-mula sebelum kahwin, apa saja. 5 tahun, apa lagi bang? Ayo orang tua ni lah. Itu beza dia. Jadi ibu, ini yang Nabi Ibrahim cuba buktikan. Wahai Allah, kalau aku ni nanti ada anak, ni tak ada anak ni. Kalau kau nak suruh aku sembelih pun, anak tu aku sanggup. Demi cintaku padamu. So, bila Nabi Ibrahim ada anak, Allah kata, kau kata, demi cintamu padaku, kau sanggup apa saja kan? Ni aku tak nak tengok ni. Tu yang turun perintah sembelih Nabi Ismail. Sebelum sembelih Nabi Ismail, bayangkan dah tua baru dapat anak, kena hantar pula Siti Hajar dengan Ismail pergi satu tempat yang dia pun tak tahu kat mana. Iaitu di Makkah.
Subhanallah. Sebab itu ibu-ibu, kisah Nabi Ibrahim yang menerima ujian ni dirakamkan dalam Al-Quran. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Lepas tu ada satu ayat fa'atammahun. Nabi Ibrahim uruskan tentang korban-korban cintanya. Arahan-arahan Allah Nabi Ibrahim buat. So ibu-ibu yang dikasihi Allah, yang dimuliakan Allah. Dan kita tengok bila Nabi Ibrahim cakap dengan Siti Hajar, ini belum cerita sembelih, ini cerita ujian berpisah. Ujian berpisah. Ini semua dah dengar dah cerita-cerita ni. Lama dah. Kalau pergi umrah bukan main dekat sa'i tu kan. Selfie. Alhamdulillah live. Saya sekarang ni dekat Bukit Safa dan Marwah. Apa hukumnya? Harus. Tak jatuh haram. Harus. Harus ni artinya buat boleh, tak buat pun boleh. Tapi jangan sampai mengganggu ibadah. Jadi kita tengok ibu-ibu, macam mana Siti Hajar bila Nabi Ibrahim cakap, aku kena hantar kau satu tempat. Apa Hajar jawab? Kalau kita, gila kau gapo? Hampa baru bersalin 2-3 bulan. Nak tahu mana pula? Belum urut pantai lagi ni. Belum pantang pun tak habis lagi nak urut. Kalau kita. Tapi kerana Siti Hajar ni mendapat didikan daripada Nabi Ibrahim AS. Dia kena tengok juga. Kenapa isteri tu boleh jadi macam tu? Dia tanya, nak hantar ke mana ya bang? Ini saya mudahkan ayat. Lepas tu dia tanya, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah wahai suamiku? Ya. Maka teruskan. Oh, kita pun cakap. Suami pun cakap, cuba tengok Siti Hajar tu. Kalau kau tak doh lah doh. Tapi suami pun kena faham, Siti Hajar menjadi begitu sebab dapat tarbiyah dari suaminya. Dan sebab itu orang lelaki jangan harap isteri nak jadi Fatimah. Dia tidak berusaha untuk menjadi Saidina Ali. Ramai yang mengangguk depan ni. Sebab dekat akhirat isteri ambil wuduk tak betul, Allah tak tanya Ustazah Hasni, mana Ustazah Hasni ni? Sibuk pergi ceramah. Kau tak ajar orang taman apa ni? Taman emas ni ajar wuduk tu betul. Apa salah dan pula laki kan ada. Ini ayat saya fakta ni. Allah tak tanya Ustazah dah, tak tanya Ustazah Hafizah Musa dah. Mana Hafizah Musa ni? Mana Ustazah Hasni? Mana Asma Arun ni? Kau tak ajar kau acik-acik tu semayang yang betul. Allah tak tanya kami. Allah tanya siapa? Allah tanya suaminya. Habis suami tu nak jawab apa? Dan kan tak nak ajar Tuhan. Esei pun sekolah kapal pun tak lepeh. Kalau sekolah kapal pun abang tak lepeh, hantar isteri pergi belajar. Ni bila isteri nak pergi belajar ngaji, contoh yang lain ni kan, bang, saya nak pergi belajar ngaji. Berapa yuran dia tu? Duit kau ada kan? Nan. Bayar je lah. Sebenarnya yuran tu atas tanggungan suami. Kalaulah suami kata, sayang, awak pergi belajar, abang bayarkan yuran. Okay, salam ke Ustazah tu. Ustazah tu bujang ni kan. Tahu tak pergi belajar orang tu. Jadi ibu-ibu, kalau ini yang terjadi, setiap duit yang dikeluarkan oleh seorang suami itu, Masya Allah, akan jadi saksi ke akhirat. Akan jadi saksi ke akhirat. Suami pun, isteri pun jawab, laki dia nak bayar yuran. Jangan harap. Suruh beli tanah nursery pun tak pek boleh dah. Ustazah, laki saya berkira lah Ustazah. Saya bukan minta beli tanah 2 ekar, tanah nursery 2 kampit. Tak nak dah boleh, saya nak tanam lado, nak tanam kunyit. Faham tak cakap ni 9 ni? Tak faham sudah. Saya nak minta beli tanah nursery yang tanah hitam tu, nak tanam kunyit, nak tanam lado.
Sonang nak menggulai. Yang makan ni dia ya, tempolok dia ya. Tak nak ada Ustazah. Habis apa cakap tak apa. Kayak surau ada tanah kan abang cangkulan sikit. Tak payah beli dah. Ambil tanah surau ya. Jadi ibu-ibu. Kan? Ini soal attitude. Sikap. Bagaimana isteri rasa nak bahagiakan suami, suami rasa nak bahagiakan isteri. Dia satu perjuangan. Membuat isteri gembira, ibadah. Isteri buat suami gembira, ibadah. Akak jangan salah faham Dia ingat ibadah tu atas jadah ya. Mengaji je kerja. Laki dah lapar ni. Minumlah air teh tu dulu. Pai kompok laki minum air teh. Masak tak ya dah. Dah sibuk mengaji. Ini jangan salah faham. Ibu-ibu solat fardu sudah? Alhamdulillah. Baru nak buka Quran. Suami dah balik isyak. Adakah nak teruskan mengaji ataupun sambut suami? Mengaji ibadah, gembirakan suami ibadah. Orang sebelah jawab, suami. Makasihlah sampai apa isi dalam perut ni. Dah lama simpan. Ibu-ibu, sebab orang perempuan ni dia satu perasaan yang bagus tau. Dia suka mencari benda baru. Kalau yang baru tu dia dapat khusyuk dalam mencari ilmu, dia tak suka. Kalau benda baru tu dia dapat tanam keladi, gila. Habis keladi topi payung tu. Kat nursery tu habislah. Memang dia akan tangkap lah. Dan kalaulah dia dapat seronok belajar, baru dapat mengaji, dia pun mengaji. Tadi Ustazah cakap baca Al-Mulk sebelum tidur. Dia pun baca. Ni suami dah bagi syarat dah ni. Lama pergi kau. 5 juzuk lagi bang. Mampu. Bila suami dah bagi syarat, tutup Quran. Walaupun nak habiskan Al-Mulk, tak apa. Baca Quran sunat. Yang suami panggil itu wajib. Ibu nak cari syurga kan? Takut salah jalan. Rasa jalan dah betul. Rupanya perasan betul. Perasan betul ni yang bahaya. Rasa dah halim dah. Ni ejek surau tu. Hakak ni ejek surau. Meeting yang kau jual. Suami dah panggil ni. Jap meeting. Meeting. Kalau tengah meeting, suami panggil, minta maaf ya suami saya panggil. Tinggallah meeting tu, dulian lah. Sebab nak bagi faham yang mana satu priority, yang mana satu utama. Walaupun Quran tu macam, wah best baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kalau suami dia kata, dah ke? Abang kalau ni okey ke? Kalau tak sawan ke? Kalau suami kata sawan, tinggallah Quran tu. Sampai koma dia nak nunggu akak, tinggal Quran tu. Tetapi kalau suami kata, tak apalah, habislah Al-Mulk tu, jangan habis 1 juzuk dah lah. Okay, ibu-ibu. Inilah perjuangan. Perjuangan suami isteri apabila semakin lama perkahwinan, semakin rasa macam mana nak bahagikan pasangannya. Itu ibadah. Ibadah. Dan inilah yang terjadi. Macam mana Hajar dapat rasa macam tu Bang, betul ke ni perintah Allah? Betul. Teruskan. Kok kita kan? Kalau suami cakap, cuba tengok Siti Hajar tu. Nabi Ibrahim nak suruh hantar jauh pun ikut dah. Itu laki Nabi Ibrahim. Kau Ibrahim. Ibrahim yang laki dan ni dah banyak kali kantoi. Tu sebab dia tak apa percaya kat kau. Kan ibu-ibu? Kenapa Hajar jadi begitu? Kerana itulah didikan seorang suami. Itu didikan seorang suami.
Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah sayang. Dan dihantarlah Hajar di satu tempat yang tak ada orang. Tak ada orang tau. Tak ada orang. Kemah satu pun tak ada terpacak. Tak ada. Tak ada. Itu yang ada dalam kitab sirah beritahu masa Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar, dia tak pandang belakang. Dia tak ada jangan pandang belakang tu, tak ada. Sebab dia takut kalau dia pandang belakang jatuh, kasihan. Sebab ni nak raikan perintah Allah. Mereka meraihkan perintah Allah, itu tajuk besar. Meraihkan perintah Allah. Kalau akak mentaati suami, anggaplah meraihkan perintah Allah. Dan ni fikir perintah Tuhan dia. Kalau fikir muka dia tak ada dah. Tak apa, berlatih. Sebab perintah Allah suruh aku tersenyum pada suami. Dan buat, abang. Walaupun senyum itu senia 2 cm, nya 1 cm. Dia sengit sekolah. Dia kalau senyum ikhlas tu dia sama diameter dia. 1 cm senya, 1 cm senya. Berlatih. Nak buat baik ni kena berlatih lama-lama Allah bisa tegal biasa. Berlatih sebelum tidur minta maaf dengan suami. Ini satu lagi penyakit orang perempuan. Orang lelaki pun sama ya, jangan sonang nak duduk kat situ. Sabar kak. Ini time kita, kan kono dia pula. Berlatih selalu cakap terima kasih. Berlatih selalu cakap minta maaf sebelum tidur. Tapi masalahnya yang salah dia. Cena dia nak minta maaf kat dia. Yang salah dia. 3 hari tak cakap. Kok mati masa tu kan? Tak turun malaikat melaknat kita. Ni jaga surau 5 tahun. Buat kebaikan dah 6 tahun. Ni contoh ya ni. Jaga surau jangan terasa pula. Ni contoh je. Buat program banyak kali dah. Alhamdulillah banyak pahala itu. Tapi balik rumah macam tu pula dengan suami. Habis pahala-pahala yang lain. Habis. Okay. Kalau seorang isteri mudah minta maaf, bermaksud berjayalah dia membentuk hati. Ni Ramadan dah berapa kali Ramadan? Berapa kali Ramadan dah? 60 tahun hidup. Tolaklah 15 tahun. Artinya dah hampir 55 tahun. 45 tahun dah menjalani Ramadan. Tapi hati masih tidak bersih. Ramadan kira baru jugalah 2 bulan melepas daripada amalan yang kita buat ibadah Ramadan. Ibu-ibu, Allah datangkan Ramadan untuk kita puasa betul. Ada puasa, ada solat untuk bersihkan hati. Binatang puasa juga. Ini fitrah. Ular tu akan puasa bila dia nak bersalin kulit. Ular. Tapi dia tak pergi bazar lah. Dia tak minum, dia tak makan. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh makan, dia tak boleh minum. Sebab dia nak panaskan badan dia. Dalam tempoh, kalau tak silap saya 2 bulan ke, tak ingat. Boleh tengok balik dalam National Geographic. Boleh tengok dekat YouTube. Masuk ular bersalin kulit berapa lama tempoh. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Kalau ular tu cakap, tak dayuh ada puasa dah, lapar, minum sikit lah. Maka proses bersalin kulit itu tak jadi. Maka ular melalui tempoh puasa dan akhirnya kulit lama tertanggal, kulit baru keluar. Ayam puasa masa mengeram. Dia nak panaskan telur tu kan, dia panaskan badan dia. Puasa tak makan, tak minum. Kalau tak percaya cuba tengok. Najis ayam yang mengeram dengan ayam biasa berbeza. Kalau ayam biasa tu berkotul-kotul solid dia. Kalau ayam yang mengeram, dia buat kata orang Kelantan tai ayam moneh. Itu tanda dia puasa. Tapi kalau orang ni, kita ni puasa sama ya. Sebab apa? Buka puasa habis dibantai makan. Sepatutnya ini fikir biologi pula kan. Secara saintifiknya orang yang berpuasa najisnya berbeza dengan masa dia tak puasa. Ini puasa tak puasa, puasa lagi banyak.
Bermaksud kita tidak berjaya dapat apa yang Allah nak dalam puasa kita. Kalau ayam puasa mengeram dan dapat baby baru, kita puasa sepatutnya dapat hati yang baru. Kalaulah Ramadan akak memang Ramadan yang terbaik, habis saja Ramadan, suami pun tanya, saya nak gelang, nak pulut dakap ke nak pulut kuning? Contoh ya. Apa yang mengembirakan hati isteri dia? Tak salah. Tak salah. Ya Allah, ya Tuhanku, menggigil tangan keluar duit KWSP. Tapi kalau inilah yang membahagiakan isteriku, ya Allah, aku buat, ya Allah. Ibadah. Suami baik, isteri jangan ambil kesempatan. Suami baik, you double layan dia baik. Okay, ibu-ibu. Dan Siti Hajar alaihissalam dah sampai di tempat, di tapak Kaabah lah. Di tapak Kaabah itulah tempat tinggalnya Ismail dan Hajar. Dan dia bergerak nak mencari air. Cerita ni dah biasa dengar ibu, tapi kita ulang lagi dan lagi. Safa, Marwah. Dia nampak macam ada macam, bila panas kita akan nampak macam apa? Bahang dia akan naik. Air kot, padahal tahu dah memang tak ada air. Tapi perasaan ibu tu, anak melalak dah kat bawah ni. Ni perasaan ibu ni, apa nak bagi anakku makan? Buat je lah, walaupun macam tak logik. Antara Safa Marwah ibu bukan dekat, berulang pula sampai 7 kali. Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Apa yang Siti Hajar buat? Ulang alik. Dia angkat amalan tu untuk jadi satu rukun dalam ibadah. Jadi rukun dalam ibadah. Siapa buat umrah tak ada sa'i Safa Marwah, tak sah umrah dia. Mungkin kalau orang-orang yang tak tahu dan belum kenal Islam, apa benda yang dia orang buat kulu-kile ni sampai jadi benda tu ibadah? Tapi amalan Siti Hajar diangkat menjadi rukun. Jadi rukun. Sekarang ni ibu, antara Safa dan Marwah tu boleh rempit, naik motor. Jadi kakak-kakak, ibu-ibu, apa hukum naik motor ni? Apa hukum dia? Ada orang bila nampak orang naik motor mengeleng, astagfirullahalazim, astagfirullah. Ada sekali tu dia teman kawan dia naik motor, dia duduk sebelah, dia nak jalan kaki, kawan dia sakit lutut, berjalan kerakak, lutut dia sakit. Naiklah motor, dia tahu manalah, astagfirullah, tak tahulah macam mana umrah aku dengan naik motor ni. Apa hukum ibu? Apa hukum dia? Hukum dia harus. Orang yang jalan kaki jangan pandang rendah pada orang naik motor. Macam mana kau nak rasa korban Siti Hajar alaihissalam? Inna Safa wal Marwata min syairillah. Orang Pakistan kan, lelaki perempuan berlari, Masya Allah. Dia nak rasa tu, yang berlari tu lelaki kah? Yang perempuan tak payah berlari, buruk. Yang berlari tu lelaki. Yang perempuan angkat relax buat catwalk kat situ. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kenapa terangkat amalan Hajar jadi rukun? Sebab korban. Sebab korban Hajar diangkat amalannya menjadi rukun dalam ibadah. Lepas tu ibu sekalian, okeylah,
Ibrahim pun balik dan Ibrahim pun datang tengok ziarah ziarah anak dia, isteri dia. Dan sampai satu masa turun lagi satu perintah. Ni anak dah comel dah ni. Ismail. Kalau ibu nak tahu, Nabi Ibrahim ni bermulanya keturunan kita. Dia kahwin dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar. Hajar dapat anak Ismail. Bermulalah keturunan orang Arab. Kahwin dengan Siti Sarah, akhirnya Siti Sarah dapat anak tak? Dapat. Walaupun tak logik, tapi Allah kata kun fayakun. Kak bayangkan umur dah 90, 80 nak buat kad merah lagi. Tak kena marah kau dengan misi. Apa ni Wan? Ni kad cucu kau kad Wan. Jangan pandang ke sebelah mata. Wan buat kad merah. Ini kuasa Allah. Sarah dapat anak, nama dia dah lama tak buka sejarah. Ishak. Nabi Ishak. Maka bermulalah daripada Nabi Ishak keturunan Israel. Sebab Ishak ada anak nama Yaqub. Yaqub ni alias Israel. Ya Bani Yaqub, ya Bani Israel. Bermulalah keturunan Bani Israel. Dan ada sejarah mengatakan Nabi Ibrahim ada lagi seorang isteri, nama dia Qaturah. Dan bermulalah keturunan orang-orang macam kita ni. Gendang-gendang tapi cute. Pandai masak lomak, pandai buat asam podeh. Nah, itu dalam sejarah lah Qaturah. Okey, yang Nabi Ibrahim tadi ibu. Sampai satu masa dapat pula perintah sembelih anak. Oh, ini bukan main-main punya perintah. Nabi Ismail tanya, wahai ayahanda. Ayah dia cakaplah, wahai anakku, aku bermimpi aku sembelih engkau. Nabi Ismail tanya, wahai ayahku, adakah ini perintah Allah? Sama tak ayat anak dengan omak Sama tak? Sama. Ibu-ibu tengok, Siti Hajar tidak memburukkan suaminya kepada anak dia. Ini ibu-ibu kena belajar. Kita kena belajar. Kalau kita lah, abah kau tu tak tahulah. Apa roman ni tinggal anak kat padang pasir? Dah lah anak kecil ni tinggalan saya, dia kena tinggal dengan suami saya, dengan anak kecil. Kan air tak ada apa, tak ada. Bukan ada air kat sini. Itulah bah kau. Mak kau ni lah yang belok kau. Nampak tak ibu-ibu? So, jangan burukkan suami depan anak. Jadi macam Hajar. Turun tak perangai Hajar kat Ismail? Turun. Contoh ibu-ibu sekalian. Contoh. Anak nak pergi rombongan. Ini contoh Mak, nak pergi rombongan mak? Boleh tak mak? Boleh tak? Dia ada dua pilihan. Mak dia boleh cakap macam ni. Kau mintalah ke ayah kau. Nanti mama tolong cakapkan tau. Doalah lebih sikit. Buat rajin-rajin sikit tunjuk ke ayah tu. Tapi kalau ayah kata bagi, okey. Kalau ayah kata tak bagi, mama tak boleh nak buat apa tau. Kakak nampak tak? Bagaimana seorang isteri mengangkat darjat suaminya di hadapan anak. Keputusan apa-apa, keapak kau. Mak minta je. Tapi kan selalu mak yang bagi keputusan. Duit pun mak yang bagi kan. Contoh. Ibu juga boleh cakap macam ni. Mak nak pergi rombongan. Nak kena cakap dengan ayah tak payah dah. Mak kau ni duit semua mak bagi. Abah kau tak ada dah. Ibu-ibu, apa yang terjadi? You dalam proses menjatuhkan maruah seorang ayah as a leadership di dalam rumah tangga. Tengah makan. Suami tak sampai lagi. Anak nak makan, dah lapar. Ada dua pilihan. A, sama ada isteri tu cakap, mak tu cakap, tunggu ayah. Okey mama. B, makan ni lah bila nak tunggu abah kau tu.
Okey? Boleh memilih. Biasa pilih yang mana? Kan? Begitu juga dengan seorang ayah. Jangan jatuhkan maruah ibu di hadapan anak. Ni mesti mak kau masak ni kan, kau tak rasa mak kau lah masak ni. Contoh. Sebab ada orang suami yang pandai masak. Contoh. Mak kau ni masak, tak ada garam pun sodah. Yolah bang, abang kan darah tinggi, yang masak mesin dah. Baik lauk diet pun sedap. Makannya lah. Ni contoh ibu-ibu. Bagus mak kau ni jaga abah kau. Kau tengok besok kau jadi suami, jadi isteri, macam ni lah. Macam mana mak kau jaga abah, macam tu kau jaga suami kau tahu. Ingat tahu, tengok mak kau tu. Baik ayah. Ibu-ibu. Proses pembelajaran terjadi dalam melihat. Anak tengok macam mana ibu layan suami. Tengah makan, suami nak air. Ambilkan air ayah tu. Anak pun ambil. Ambil cawan plastik. Kau tukar cawan kau tu. Pergi cari cawan yang cantik bagi ke ayah. Itu suami aku tahu. Ni contoh ibu-ibu. Nampak tak ibu-ibu mengangkat darjat seorang suami di hadapan mata anak? Tukar cawan. Apa bagi ke ayah macam tu? Ada pula orang perempuan yang tak kisah. Suami minta air, dia ambil cawan botol anak ayah. Kan ada botol yang cawan tapi yang dia ada tutup dia tu. Suami pun minum. Nak air kosong yang isteri pun ambil. Apa masam ni rasa ni? Minum air putih bau masam. Alah, botol anak tu lah. Tolatnya dah samur je dalam air melampau perut, samur je dah. Terpulang apa rasa untuk memuliakan suami ibu-ibu. Kalau orang tu dulu macam mak saya kan, bagi cawan macam ni, patut cawan macam ni tak payah alas. Kalau kita lah, sebab dia memang untuk pegang. Manualeh. Tak baik macam tu. Berbisik dia cakap. Berarti dia nak hidang kat suami, cawan pun kena ada alas. This is respect. Macam mana ibu-ibu mem-VIP-kan suami dan macam mana suami mem-VIP-kan isterinya. Kalau ibu-ibu nak dilayan seperti queen, jangan harap kalau you tak layan dia macam king. Macam mana layan king? Sarapan bawa dalam bilik. Betul tak? Pernah buat? Buat lah. Si lomak tak dalam dulang kan. Tunggu suami masuk lagi, abang makan atas katil je hari ni. Contoh. Lepas tu akak datanglah, pakailah baju pramugari emas tu. Kan? Boleh? Tak pun pakai baju AS lah. Sebab suami akak suka naik kapal terbang. Lawa orang atas tu. Kan? Tak kolip-kolip mata. Akak tu pun tanya, pakcik, ni pakcik lagi umrah ni. Hot drink or cold drink? Hot drink or cold drink? Nak air sajuk panik. Lawa pula ke depan tu. Hot. Akak buatlah macam tu. Abang, hot drink or cold drink? Hot drink or cold drink? Pernah buat? Lemah. Pernah? Oh, ni bini siapa lah ni? Ini yang terbaik ibu-ibu. Ini yang terbaik. Kadang-kadang orang perempuan dia terlampau rasa macam tak tahulah skema pun nak. Skema tu skema. Kan? Tak apalah jadi AJK masjid, skema lah. Kau balik rumah, kau jadi ratu dangdut lah. Betul tak ibu-ibu? Tu sebab saya tak bagi orang lelaki masuk. Susah dia nak bercerita. Bertapih-tapih. Rugi. Kalau abang tak masuk, banyak lagi yang isteri boleh belajar. Kalau abang dah masuk, kita hentam dia je lah. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang tu, yang kita perlu belajar juga daripada Siti Hajar. Bagaimana dia upkan suami dia di hadapan anak-anak. Sampai anak dia boleh copy paste ayat seorang ibu. Wahai ayahanda, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah? Yang anak pula sampai cakap, buka baju aku dulu ayah, takut nanti mak nampak sedih. Apa yang kita belajar pula? Ismail punya jaga hati ibu sampai dah nak pergi pun jaga hati mak dia.
Sampai dia tahu dia takkan ada dah. Lah nak kena semboleh. Masih menjaga hati ibu. Ini anak-anak ya Allah. Bukankan mak tak ada nak jaga hati. Oh mak ada tetonggok pun tak nak jaga hati. Ayah ada kat rumah pun tak nak jaga hati. Ini cabaran ibu. Cabaran anak-anak kita. Lebih baik dia jaga game. Lebih baik dia jaga Instagram. Lebih baik dia buat TikTok. Berlama-lama dalam rumah. Oh mak koring tangan, basah koring, basuh pinggan, masak. Anak main TikTok. Mafia tak? Ini tidak ada adab. Yang mak pula satu hal. Anak aku belajar. Biarlah dia duduk dalam bilik tu. Dah siap masak, sayang, itu pun call. Call pun tak turun. Mak bukan suruh kau masak nak, suruh kau makan nak. Turunlah nak makan kalau mak. Ibu-ibu, you sedang melatih anak menjadi seorang tuan di dalam rumah. Ayah balik bawa lauk. Telefon anak yang duduk dalam bilik. Kau turun sekarang, pergi ambil apa yang pak kau boleh tu. Buat masuk dalam. Kononnya kadang-kadang kita terlalu berpsikologi. Sampai anak dah tak kenal macam mana nak memartabatkan seorang ayah dan ibu di dalam rumah. Duduk depan laptop, duduk depan handphone, mak kering tangan, basah kering balik, masak, basuh pinggan, siapkan makan, anak jadi tuan. Daripada kecil-kecil macam ni ibu sekalian, latihlah anak berkhidmat, bukan membuli, tapi melatih mereka menjadi seorang ahli khidmat. Sebab memang kita ni ibu adalah seorang khadam ibu. Kita semua adalah seorang khadam ibu. Bukan yang berkhidmat saja, khadam. Tahu tak khadam? Kalaulah kita berjaya meletakkan diri kita sebagai khadam ibu-ibu, ya Allah, kalau semua orang faham, isteri tidak akan pernah menghalang suami dia untuk berkhidmat pada ibu dia. Abang, mak abang tu tak ada siapa nak jaga. Bawalah rumah kita bang. Awak betul ke ni awak? Awak kan tak ngam dengan mak kita. Contoh, itu dulu abang. Itu dulu. Selepas saya Ramadan and then saya buat korban, alhamdulillah Allah Rasulullah Rasul. Semua sifat buruk sudah keluar. Berjayalah Ramadanmu. This is your best Ramadan and this is your best Aidil Adha. Ingat sembelih saja-saja sembelih ya. Sembelih perangai buruk, sembelih perangai tamak, sembelih perangai cemburu, sembelih perangai bakhil. Yang suami pula, contohlah ni. Ni contoh. Bang, mak tengah sakit. Anak mak awak bukan awak seorang. Ramai lagi. Kenapa awak nak buat kerja tu sebab orang lain semua selesa, awak semua nak buat? Isteri bercakap, okey abang, saya taat. Nak cakap apa? Suami dah cakap macam tu. Kalau suami cakap, mak awak sakit tu. Isteri bercakap, alah adik kan ada, kakak kan ada. Awak ambil mak tu, kita belah, kita jaga. Abang, betul ke apa abang cakap ni? Abang kan tak bagi dulu. Kalau mak saya datang rumah saya pun abang bagi syarat 3 hari je. Itu abang yang dulu, bukan abang yang sekarang. Abang yang sekarang sudah sembelih semua perangai lama. Masya Allah, ibu-ibu yang mulia. Kita semua kena ada jiwa besar. Tahu jiwa besar? Jiwa besar ni out of the box. Contoh, saya nak buka rumah orang tua lah. Contoh memang berhajat nak buka rumah orang tua, paling kurang ada 20 orang dalam tu. Kalaulah setakat nak bela mak sendiri, mak mertua, ada masalah ke kalau 20 orang kita boleh bela? Ada masalah? Tak ada. Abang, mak saudara saya, anak dia tak ada bang. Mak saudara saya tu kan tak kahwin. Ni contoh ibu kadang-kadang ada orang perempuan tak kahwin sampai tua. Macam mana bang mak saudara saya ni? Ambil bawa ke
Bang, okey, mak saudara saya, abang dah bela mak saya, bela mak abang, ni mak saudara saya. 20 orang kita boleh bela, takkan tambah seorang, tak boleh. Mak saudara awak, mak saudara abang juga. Oh, abangku. Apa saja. Nampak tak ibu-ibu? Kalaulah perkahwinan itu seperti perkahwinan Hajar dan Ibrahim, Sarah dan Ibrahim, kita akan ke arah itu. Dia dah mula korban, tak fikir diri sendiri. Dah mula korban, tak fikir diri sendiri. Ni duit ni sebenarnya kita saving untuk holiday. Nak pergi Krabi. Contoh. Tak pun pergi Vietnam, makan sibuk nak beli handbag murah kan. Ini semua nampak muka handbag ni. Contoh-contoh. Vietnam murah ya. Contoh kan. Dah ada saving buat untuk holiday satu family. Tiba-tiba masuk korban. Ya Allah, selama ni tak pernah fikir untuk buat korban. Tak pernah fikir. Sebab asyik fikir, surau ada orang korban tak? Berapa plastik dapat? Tapi kali ni, rasa nak buat korban. Rasa nak buat korban. Setelah faham. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aku bagi nikmat kau banyak. Fasalli li rabbik. Semayanglah. Wanhar. Korbanlah. Orang boleh buat saving untuk pergi holiday. Orang boleh buat saving untuk beli deposit kereta. Orang boleh buat saving untuk beli rumah. Orang boleh buat saving untuk tambah rumah. Orang boleh buat saving untuk beli kereta baru. Orang boleh buat saving untuk beli emas, kerana emas adalah pelaburan yang terbaik. Kalau selak tudung rantai ada 3 lapis, selak tangan gelang ada pulut dakap, tapi tak korban, lemah. Kalau duit tabung haji ada 20,000, duit apa lagi? Tabung haji ada 20,000, contoh. ASB ada 100,000. And you tak korban, lemah iman, lemah iman. Malu dengan Tuhan. Rasulullah pada umur 63 buat korban 63 ekor. Itu yang dia sembelih sendiri. Ada riwayat cakap yang selebihnya Sayyidina Ali dan Abu Bakar yang sembelihkan. Apa kata Rasulullah? Hadza li Muhammad. Haza min Muhammad. Sembelihan ini daripada Muhammad. Wa haza min ali Muhammad. Dan sembelihan ini untuk keluarga Muhammad. Wa haza min ummati Muhammad. Untuk umatku. Tengok Rasulullah. Ingat tak umat? Nak korban ingat umat tahu. Kita satu keluarga. Seekor kambing pun kita tak hantar. Apa nak jawab dengan Allah? Kalau yang mampu. Yang tak mampu, tak apa. Yang tak mampu, tak apa. Ni yang mampu. Yang mampu beli pulut dakap. Yang keluarkan KWSP untuk beli emas. Kalau duit KWSP tak ada, takkan sikit pun, mungkin 1,000 lah seekor kambing. Takkan tak boleh korban. Kerana Allah. Besok ibu-ibu dekat mahsyar, orang yang buat korban, dia ada tunggangan dia sendiri. Ada yang naik Lamborghini, ada yang naik Ferrari, ada yang naik kancil. Apalah naik, ni contoh je tau. Dalam kitab tak ada. Hai, naik kancil. Okey dia naik kancil daripada berenang-renang di mahsyar. Untung orang tu ada kancil. Kancilnya ada pelampung lah tu. Tengok ada pula orang naik jet. Macam mana kau boleh naik jet dan naik kancil? Kau berapa kau korban itu? Kambing? Lemah. Aku korban. Dia korban banyak. Tu sebab dapat boleh jet. Lepas tu ada yang terfikir, Ustazah, kalau seekor kambing untuk satu family, boleh ke? Boleh. Boleh, tapi pakai satu nama. Tapi untuk satu keluarga.
Tapi kambing tu kocik macam mana nak naik gagamai? Ke situ fikir Kak, akhirat ni berbeza dengan logik akal kita. Beza tak? Tak sama. Sangat berbeza. Itu cerita tu pandailah nak naik macam mana ramai-ramai tu kan. Mungkin naik roller coaster ramai-ramai. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah kata, aku bagi kau nikmat banyak. Kau solat, okey. Ramai orang boleh buat solat. Ramai orang boleh buat dengan duhanya tak tinggal, dengan tahajudnya, masya-Allah. Tahajud, masya-Allah. Tapi satu, duit susah nak keluar. Tu perangai buruk tu kan. Apatah lagi keluar untuk korban. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita fikir, bila Nabi Ibrahim mendapat perintah korban, Nabi Ibrahim disuruh sembelih A, anaknya Ismail, B, kambing, C, lembu. Yang mana perintah Allah? Anaknya Ismail. Kita, Allah suruh sembelih A, anakmu, B, cucumu, C, kambing atau lembu. A, anakmu kah? B, cucumu kah? C, kambing atau lembu? C. Soalan seterusnya, Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. A, Nabi Ibrahim buat. B, Nabi Ibrahim tak nak buat. A. Soalan seterusnya, kita, Allah suruh sembelih lembu dan kambing, bukan anak atau cucu. A, kita terus buat, baik Allah, taat. C, tak payahlah, kat kurau dah ada dah. C, belum cipta lagi jawapan. Ibu nampak tak? Nabi Ibrahim kena sembelih anak dan dia buat. Kita bukan anak, tapi kita masih tak terfikir pun nak buat korban. Tak terfikir nak buat korban. Astaghfirullahalazim. Kata cinta pada Allah. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim tu dia suruh sembelih anak, tapi Allah ganti. Allah cakap, dia nak tengok je kau buat ke tak. Nampak tak? Akhirnya diganti dengan kibas. Subhanallah. Ibu-ibu, perintah Allah ini adalah ujian. Perintah Allah untuk Nabi Ibrahim ujian dan dia berjaya. Perintah Allah untuk kita juga ujian. Adakah kita berusaha? Cinta perlu korban, ibu-ibu. Kalau kita cakap cinta Allah, korbanlah. Sebab ini cara yang Allah dah tunjuk. Macam mana nak korban? Piramli dah cakap, berkorban apa saja. Korban apa saja. Saya nak share pengalaman saya, ibu-ibu, ketika saya syuting program TV9 10 tahun yang dulu di Pingliang di China. Jauh. Ni memang masih kampung lagi. Ada yang duduk dalam batu lagi tahu. Gua dia orang gali, masih ada. Dan kami sampai kampung tu dan Ustaz Muhammad bawa daripada yayasan dia korbanlah lembu dekat sana. Adalah beberapa ekor lembu. Selesai saja korban tu ibu, lembu datang seorang nenek yang sangat tua, jalan pun kaki pengkai jalan, bawa 2 ekor ayam. Dia pergi ke imam, tapi cakap Cina lah, saya tak faham lah. Imam pun sembelih ayam dekat sebelah lembu. Saya cakap dengan imam, imam tu belajar Madinah, dia boleh cakap Arab. Saya kata dengan imam, dia cakap apa? Imam cakap, makcik tua ni, dia cakap, Imam, saya nak sangat berkorban, tapi saya tak mampu. Tapi saya mahu. Boleh tak imam sembelih ayam saya ni? Saya tahu ayam ni bukan binatang korban, tapi saya nak rasa je. Saya nak rasa je imam sembelih sebelah lembu ni, walaupun ayam. Nanti ayam ni buatlah perencah je. Perencah untuk kenduri, sebab dia orang lepas tu dia orang buat kenduri.
Orang Cina kat sana, ayam tu goncah, sayur tu lauk. Kita ayam tu lauk, ikan tu lauk, sayur tu goncah. Alah baik goncah ya, sikit letak jadilah, tak bacang. Beza kan? Itu sebab orang sana jarang ada darah tinggi macam ni. Minum teh panas yang tak ada gula. Kita pagi teh tarik, Nescafe tarik. Kalau nak baik sikit, kurang manis. Kurang manis. Okey, ibu-ibu sekalian. Semenjak daripada peristiwa itu menyedarkan saya. Sedar saya. Berusahalah untuk buat korban setiap tahun. Ada orang yang mahu tapi tak mampu. Ada orang yang mampu dan dia tak mahu. Kalaulah orang itu mampu dan dia mahu, silakan. Upgrade. Tahun lepas seekor, next 2 ekor, next upgrade. Biar lebih, jangan kurang. Oh, saya dah buat kat Cambodia, kat Suran nak buat lagi ke? Sebab dah buat itu tak apa ke buat lebih? Biar lebih, jangan kurang. Biar ada dari tak ada. Cambodia dah buat, Palestin dah buat, dah hantar nama. Cuba buat pula untuk yang kita nampak sembelih tu. Kalau boleh biar suami akak yang sembelih. Abang, saya dah hajat. Ni kambing ni duit saya tahu. Saya nak abang yang sembelih. Awak boleh tak jangan permintaan yang macam ni? Contoh. Ini cabaran lah ni. Cabaran lah. Sebab kalau kita tengok tu, dia rasa dia dapat sunnah lah. Buat kat luar pun boleh. Dekat depan mata pun boleh. Kalau boleh buat dua-dua. Kalau boleh, tak boleh tak apa. Ibu-ibu. So ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lepas peristiwa tu, saya cuba azam. Ya Allah, malunya aku dengan makcik ni. Nenek dah pengkar jalan ni dah. Bawa ayam. Rupanya ada orang mahu tapi tak mampu. Malulah orang yang mampu tapi tak mahu. Kerana korban ini adalah sunat muakkad yang dikifayahkan. Okey, ibu-ibu? InsyaAllah. Jadi ibu yang rahmati Allah, yang dikasihi Allah. Sebab tu ibu-ibu sekalian, bila Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia tu, yang setan datang goda dia. Takkanlah Tuhan tu zalim bona, nak suruh kau sembelih anak. Dah dapat anak susah. Kalau kita, botol juga cakap kau ni kan, boleh pakai cakap kau ni. Ada botol tu. Tapi Nabi Ibrahim tu yang direjam di balingnya syaitan. Dan amalan Nabi Ibrahim ni diangkat menjadi rukun haji. Ingat saja-saja ya kalau cik pergi haji tu. Baling, locut. Orang Islam panggil locut. Baling. Ingat saja-saja. Artinya rejam sifat buruk yang ada dalam diri kita. Subhanallah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Jadi daripada peristiwa Nabi Ibrahim, Hajar dan Siti Sarah, banyak yang kita belajar. Bagaimana seorang isteri memuliakan suami. Bagaimana seorang ibu memuliakan suaminya di hadapan anaknya. Bagaimana seorang ibu melatih dan mendidik anaknya dengan adab. Nabi Ismail beradab. Sampaikan nak mati pun, dia cakap, ayah jangan tunjuk tau baju ni. Dia buka dulu, nanti tak ada kena darah, nanti mak tengok sedih. Nabi Ismail, sampai dia tak ada pun, tak nak mak dia sedih. Punyalah jaga hati mak. Kita doalah anak cucu kita jadi macam ni, ibu. Jangan bagi mak sedih, tak nak mak sedih. Allahu Rabbi, Allah Karim. Itu sebab kalau buat motivasi untuk anak-anak, benda ni, cerita ni kita memang kena keluarkan. Nabi Ismail tak nak bagi mak dia sedih lepas dia mati. Bayangkan, ini adik-adik masa mak hidup pun kau langgar ya mak kau ke depan dah. Tahu langgar? Ayah ada, langgar. Tak payah minta izin, tak payah tanya khabar. Patutnya ayah duduk latih anak, bawakan air walaupun segelas air kosong. Ni mak tak nak buat. Macam tu juga dengan suami, nampak isteri penat masak, ambilkan air kosong. Nah, yang minum.
Jatuh ke maruah? Tak, itu ibadah. Itu ibadah. Tak jatuh maruah lah. Mengangkat darjat kemuliaan. Angkat darjat kemuliaan. Tengok macam mana Nabi Ibrahim layan tetamu. Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi yang terkenal melayan tetamu. Hobi dia suka layan tetamu. Kita tetamu nak datang, tak ada rumah, tak ada rumah. Nabi Ibrahim, tetamu datang, tak ada lauk, suruh Siti Sarah cari kambing. Kambing hidup lagi tau. Pergi semboleh dulu kambing. Tengok yang datang tu malaikat. Tak boleh makan pun sebab dia malaikat. Ibu bayangkan, kita sanggup ke datang pukul 2 pagi, tak ada makanan nak hidang? Kalau kita, sorry lah, tak ada apa, dah malam kan? Air kowe ada, you nak ambil lah. Contoh, Nabi Ibrahim tak. Apa yang ada, Sarah kata, ilek, mafi syai'. Tak ada apa-apa. Yang ada kambing hidup adalah kambing tu semoleh. Ibu bayangkan, kita tak mampu nak buat macam tu. Itulah Nabi Ibrahim memuliakan tetamu. Sekali tengok tetamu hidang-hidang tak makan. Sekali tengok sampai ke atas kepala tinggi, rupanya malaikat. Insya-Allah. Ibu yang mulia dan rahmati Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita